Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini. Di dalam video kali ini untuk pelajaran tajwid tahun 5, tajuk hukum mat. Anak-anak boleh rujuk buku teks tajwid muka surat 1. Baik, mari kita tengok apakah pengertian mat. Pengertian mat dari segi bahasa ialah lebih atau tambahan, manakala pengertian mat dari segi istilah memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat atau huruf lin. Ataupun dalam erti kata lain, memanjangkan suara ni maksudnya bacaan panjang. Jadi hukum mat ni merujuk kepada bacaan-bacaan panjang lebih daripada 2 harakat semasa kita mengajilah. Baik, dalam slide seterusnya kita tengok mat terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu mat asli ataupun mat tabi'i dan mat far'i. Jadi tengok mat terbahagi kepada 2, satu mat asli, yang kedua mat far'i. Mat asli ni juga dikenali dengan mat tabi'i. Baik, sekarang ni kita nak kenal apa itu mat asli. Pengertian mat asli. Mat asli ialah mat yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Mat yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Baik. Mat asli ni terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, mat asli mutlak, dan yang kedua, mat asli sunai. Yang pertama mat asli mutlak, yang kedua mat asli sunai. Baik. Ulang balik. Tadi kita belajar hukum mat. Hukum mat, tajuk besar dia hukum mat. Terbahagi kepada 2. Yang pertama mat asli, yang kedua mat far'i. Okey. Kemudian mat asli pula terbahagi lagi kepada 2, iaitu mat asli mutlak, yang kedua mat asli sunai. Baik, apa dia mat asli mutlak? Pengertian mat asli mutlak. Mat asli mutlak ialah huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mat, iaitu alif, waw, ya di dalam kalimah mengikut syarat berikut. Huruf hijaiyah ni huruf selain daripada alif, waw, ya ni lah. Huruf ba, ta, sa, jim, ha dan seterusnya. Itulah dia huruf hijaiyah. Bertemu dengan huruf mat, bertemu dengan alif, waw dengan ya ni di dalam kalimah mengikut syarat berikut. Baik. Syarat yang pertama, ni syarat yang pertama. Apabila terdapat huruf alif yang tidak berbaris, sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Apabila terdapat huruf alif yang tidak berbaris dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Mari kita tengok contoh. Wa idza. Ini huruf alif. Dan hurufnya sebelumnya huruf zal berbaris di atas. Contoh yang kedua, an-nas. Kena baca panjang. Alif, huruf sebelumnya berbaris di atas. Dan al-waswasi. Wa, ni alif, tak ada baris kan?
Sebelum huruf alif ni huruf waw berbaris di atas. Itu adalah syarat yang pertama. Okey. Baik. Syarat yang kedua, ni syarat yang kedua. Apabila terdapat huruf waw yang tidak berbaris dan sebelumnya huruf yang berbaris di hadapan. Berbaris di hadapan. Ini kena pasti betul-betul. Berbaris di hadapan. Mari kita tengok contoh. Yu'minuna. Nu waw. Tak ada baris. Huruf sebelumnya baris di hadapan. Yu'minuna. Ni mat asli lah. Mat asli mutlaq. Yang kedua, a'udzu. A'udzu. Waw. Sebelumnya baris di depan. Dan qulubihim. Waw. Sebelumnya baris di depan. Ini adalah syarat yang kedua. Okey. Dan syarat yang ketiga, ni syarat yang ketiga ialah huruf ya yang tidak berbaris sebelumnya huruf yang berbaris di bawah. Sebelumnya huruf berbaris di bawah. Contoh, allazina, ya sebelumnya baris di bawah. Kemudian sabili, ya sebelumnya baris di bawah. Dan kathiran, huruf ya sebelumnya baris di bawah. Baik, semua ni ialah mad asli mutlaq dan kena panjang 2 harakat. Baik, tadi kita dah dengar penerangan tentang mad asli mutlaq. Mesti ada 3 syarat. Sekarang ni kita nak dengar bahagian yang kedua, iaitu mad asli sunai. Baik, pengertian mad asli sunai. Mad yang terdapat pada pembukaan surah tertentu, ejaan hurufnya 3 dan diakhiri dengan huruf hamzah tetapi dibaca dengan 2 huruf sahaja. Baik. Huruf mad asli sunai, inilah dia. Huruf ha. Baik, maksudnya huruf ha, ejaan dia, ha ni ejaan huruf ha. Ha, alif, hamzah, ejaan dia. Haun. Tapi kita baca ha. Ni mad asli lah ni. Mad lah ni. Huruf alif. Kan? Sebelumnya ada baris atas. Kemudian ya. Ni ejaan yaun. Ni ejaan dia. Tapi kita sebut ya. Samalah juga huruf alif sebelumnya baris di atas. Kemudian to. To. Sama juga. Ha. Ra. Sama juga. Konsepnya. Huruf alif sebelumnya baris di atas. Tapi dia dalam bentuk huruf. Dalam bentuk huruf. Macam ni. Satu-satu. Okey. Dia berada di pembukaan surah-surah tertentu. Nanti kita akan tengok contoh dia. Baik. Mari kita tengok contoh mad asli sunai. Baik. Contoh yang pertama. Kaf, ha, ya, ain, sad. Baik, huruf kaf ni ada tanda panjang. Huruf kaf ni kena panjang 6 harakat. Huruf ha 2 harakat. Ya 2. Huruf ain 6 harakat. Huruf sad 6 harakat. Jadi anak-anak semasa membaca Al-Quran, macam mana cara nak baca? Senang saja. Ingat formula Ustaz. Cara nak baca huruf ni, sebut nama huruf. Ni huruf kaf. Sebutlah huruf kaf. Ha, huruf ya, huruf ain, huruf sad.
Cumanya macam kaf ni kena panjang 6 harakat. Panjangkan 6 harakat. Ha dengan ya ni ialah mad asli sunai. Mad asli sunai. Kena panjang 2 harakat. Kena panjang 2 harakat. Macam mana boleh panjang 2 harakat? Kenapa kita panjangkan 2 harakat? Tadi Ustaz dah tunjukkan. Sebab dalam ejaan dia, ha, macam ha kan, dia ada alif dan sebelumnya baris atas. Ha, inilah mad asli. Sama juga dengan ya. Ya, sebelumnya baris atas. Ni mad asli lah. Tu kena panjang 2 harakat. Baik, Ustaz tunjukkan contoh cara bacaan kalimah yang pertama ni. Dengar betul-betul. Yang ni nafas kena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Sad tu di hujungnya ada huruf dal. Sad kena qalqalah. Kena panjang sikitlah nafas. Begitu juga dengan Yasin. Ya ni mad asli sunai. Kalau orang tanya, macam mana kita tahu ya ni kena panjang 2 harakat? Kita boleh terangkan pada orang yang tanya tu. Macam ni, ejaan dia begini. Ada alif. Jadi ada baris atas sebelumnya. Jadi dia tu mad asli. Cumanya di dalam bentuk huruf. Jadi dia panggil mad asli sunai. Begitulah contoh yang seterusnya. Alif, lam, mim, ra. Ni huruf ra ni mad asli sunai kena panjang 2 harakat. Alif, lam, mim, ra. Lam dengan mim ni 6 lah. Alif, lam, mim, ra. Yang ni ha, mim. Ha ni mad asli sunai. Dan Taha. Dua-dua ni mad asli sunai. Baik. Inilah contoh dia. Baik, ini contoh mad asli sunai di dalam surah. Anak-anak boleh tengok. Baik, cuba tengok info di bawah ni. Mad asli sunai juga dikenali dengan mad asli harfi. Baik. Ada juga orang panggil ataupun ada juga orang sebut mad asli harfi. Jadi anak-anak nanti kalau bila-bila jumpa orang dia sebut mad asli harfi, janganlah terkejut. Jangan kata, tak ada, tak pernah belajar pun mad asli harfi. Tak, mad asli harfi tu mad asli sunai lah. Okey? Okey. Baik, slide yang terakhir, latihan. Tadi dah dengar Ustaz cerita, Ustaz bagi penerangan. Sekarang, kita tengok latihan. Ustaz nak anak-anak buat latihan ni dalam buku tulis. Ataupun tak ada buku tulis, buatlah dalam kertas. Kemudian upload di dalam GC. Baik, soalan yang pertama. Apakah arti mad pada bahasa? Soalan yang kedua. Berapakah bahagian mad? Bahagian mad ni tajuk yang utama lah. Tajuk besar tau. Jangan silap lah. Bahagian mad. Mad yang tajuk besar. Yang ketiga. Senaraikan bahagian mad. Soalan kedua ni. Bagi tahu ada berapa bahagian. Bagi tahulah ada berapa. Ada 4 ke, 5 ke, 7 ke, 10 ke kan. Lepas tu ada 2 ke kan. Bila dah bagi tahu jawapan dia ada berapa. Yang ketiga ni senaraikan bahagian tu. Bagi tahu apa dia bahagian tu. Kemudian soalan yang keempat ni. Kategorikan mad asli mutlak. Dan mad asli sunai. Senang je ni. Pada contoh-contoh di bawah. Ingat mad asli sunai ni huruf di awal surah. Kan? Huruf. Ingat formula dia. Mad asli sunai ni ialah huruf-huruf di awal surah. Senang je cara kita nak kenal pasti. Baik. Okey, itu saja video kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memberi panduan kepada anak-anak semua dan anak-anak dapat menyelesaikan tugasan yang Ustaz bagi. Jumpa lagi
di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.